Hai, Assalamualaikum. Saya Syafiq Izzuan and welcome back to my YouTube channel. Hai, Assalamualaikum. Saya Syafiq Izzuan and welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ni aku nak ceritakan satu cerita yang menarik perhatian aku untuk menceritakannya. Jadi cerita ni berdasarkan true horror story, berdasarkan cerita sebenar. Jadi itu yang membuat aku ni minat untuk menceritakannya. So cerita ni berdasarkan cerita sebenar, aku ambil daripada Google. Tapi dia kata yang nama-nama orang-orang dalam cerita tu aku takkan bagi nama dia, cuma aku bagi nama gelaran lain lah, nama yang lain lah aku akan bagi. So tanpa berpanjang-panjang lebar intro aku ni, kita akan mulakan cerita. Jadi kita gelarkan abang ni Aiman dan akak ni kita nak gelarkan apa kita gelarkan dia apa aku dah gelarkan banyak sangat nama dalam otak aku dia, sampai aku kita gelarkan dia Isha je lah, Risha. Aku kutip nama jiran aku. Jadi maaf sebab aku dengar bunyi. Memang kalau aku cerita benda ni memang benda tu akan datang Mungkin lah. Jadi diorang ni baru lepas berkahwin dalam kucing bergaduh guys. Sabar, kucing bergaduh. Dah habis. Jadi diorang ni baru lepas kahwin dalam 3 hari. Okey, sebelum tu cerita ni bermula pada tahun 2010. So cerita ni dah lama dah terkeluar kat Google tu, baru hari ni aku dapat jumpa cerita tu. Jadi diorang ni baru lepas kahwin 3 hari. And lepas perempuan ni, si Isha ni, sebelum tu dia tak duduk dengan laki dia, dia duduk dengan mak dia lah, dekat rumah mak dia lah. Lepas tu selepas 3 hari tu barulah dia nak duduk dengan laki dia. Lelaki dia ni kerja sebagai askar tau. So korang tahu-tahulah askar ni dia bukan kerja pukul 8 dia pergi kerja, balik 9 malam. Macam tu tak. Dia dalam hari ni dia pergi kerja, mesti besok dia akan balik, atau minggu depan atau 4 hari akan balik. So dia makan masa lah. Apa-apa pun asalkan korang faham lah. Kalau tak faham pun buat faham je lah Jadi si Amira ni memang kalau laki dia pergi kerja, dia akan duduk dekat rumah sorang-sorang lah. Jadi masa dengan bunyi lagi guys, tak apa, kita abaikan. Dia macam bunyi orang ketuk tau. Orang mengetuk. Walaupun dalam bilik aku dia tak ada pintu. Macam Free Fire kan, tak ada pintu Jadi dia ni siapa ni, Isha ni akan duduk seorang-seorang bila laki dia ni pergi kerja. Time duduk seorang-seorang tu, okey, aku ceritakan daripada awal lah. So pagi tu laki dia ni, si Aiman ni, dia nak pergi kerja tau. Lepas tu si Isha ni salam lah bini laki dia kan. Takkanlah nak pergi tak ada kan. Mestilah dia akan salam. So lepas dia salam tu, laki dia pun pergi kerja. So masa laki tu dah pergi kerja tu, memang ngam sampai macam mana aku nak cakap cerita ni. Aku tahu tu apa aku nak cakap, tapi aku tergagap. Kita panjangkan dulu. Jadi si Aiman ni kalau dah pergi kerja, bini dia dekat rumah ni akan macam buat rutin dia hari-hari lah. Macam pergi memasak, tengok TV, solat. Lepas tu kan rumah baru kan, mestilah masa tu dia kita mulakan. Relax. Masa laki dia dah keluar tu, si Isha ni pun jalan-jalan dalam rumah dia. Yelah, rumah baru kan, mestilah dia nak tengok-tengok kan. Dia tengok-tengok sampai satu sudut ni, dia ada jumpa macam ada wayar tau. Wayar macam macam mana aku tunjuk Nanti aku tunjuk dekat gambar sini, kat sini.
Jadi dia jumpa benda wayar apa benda tu, macam dia betul-tutup jugalah benda tu, bertutup dengan benda entah apa benda tu, aku pun tak tahu apa namanya. Nanti aku tunjuk gambar. Aku dah tunjuk gambar kan, aku gambar dah tadi. Jadi bila dia nampak benda tu, dekat tepi, dekat belakang benda tu ada satu kertas terselit. Lepas tu dia pun pergi ambil kertas tu. Dia tengok kertas tu dah macam koyak-koyak and lusuh lah benda tu. Kertas tu dah lusuh. Dia buka, masa dia buka tu dia ada nampak macam abu-abu. Macam abu kayu tu. Ada dalam tu and ada tulisan dalam tu. Biasanya kalau jumpa macam tu, aku rasa masa tu benda tu sihir tau. Tapi sebenarnya bukan. Ada abu and tulisan macam kalau korang sambut Isra Mi'raj kan ada sallallahu ala Muhammad. Macam tu. And si Isha ni pun baca sampai habis. Baca and dia tutup. Mungkin benda tu tak rasa pelik lah bagi si Isha ni, sebab yelah kertas and bertuliskan apa tu, selawat macam tu. Mungkin benda tu tak ada apa-apa bagi Isha, tapi bagi aku macam rasa macam pelik tau. Kenapa kertas tu masa dia buka ada abu, macam abu-abu kayu. Kenapa benda tu ada dalam tu? Okay, kita husnuzon lah, husnuzon. So lepas si Isha ni baca, dia pun lipat balik and tutup kertas tu and letak balik, selit balik dekat belakang tu. Lepas tu dia pun sambung jalan. Jam menunjukkan pukul 6 petang, nak maghrib lah. Lepas tu dia tengok jam, dia pun belum solat lagi. Lepas tu dia pun pergi solat sampai pukul 7 malam macam tu. Tiba-tiba guruh guys. Lepas tu dia pun decide untuk pergi keluar, tengok hujan lebat mana kan, sampai berguruh kuat-kuat macam tu kan. Dia pergi tengok, yang buat dia lagi terkejut, dia tengok kat kawasan rumah dia je hujan guys. Dekat kawasan rumah dia. Macam mana dia tahu yang kawasan rumah dia je berhujan? Sebab masa tu ada lampu jalan. Lepas tu dekat jalan rumah orang lain kering, dekat jalan rumah dia je yang yang basah jalan dia. Dan bila dia tengok lampu jalan biasa kalau hujan kita tengok lampu jalan kan ada lampu, lepas tu mesti kita dah nampak macam air kan. Tapi dia tengok dekat dia punya ada air, tapi dekat orang punya tak ada. And dekat jalan dia basah, dekat jalan rumah orang lain tak basah. Itu yang membuat dia rasa lebih takut. And masa tu dia decide untuk masuk dalam and pergi baca Quran lagi. Masa dia sampai dekat bilik, time dia tutup pintu, blackout guys. Blackout. Korang boleh bayangkan gelap gila masa tu. Lepas tu dia pun decide untuk call dia punya laki. Dia call si Aiman ni lah. Lepas tu dia call dia cakap lah pasal tu hujan yang kat rumah dia je, blackout lah apalah kan. Lepas tu laki dia kata relax. Mungkin laki dia nak buat cakap macam tu kan. Mungkin laki dia cakap macam tu untuk menenangkan hati si Isha ni lah, bagi tak takut. Lepas tu si Aiman ni suruhlah si Isha ni untuk pergi dekat apa benda yang box tu lah. Box yang dekat setiap rumah mesti ada satu box tu. Nanti aku tunjuk gambar. And dekat dia, laki dia ni ajar cara untuk buka dia. Sebab masa tu Isha kata rumah dia je blackout, rumah orang lain tak blackout. Lepas tu laki dia kata mesti ada problem kan dekat dia punya tu, dekat box tu lah. Aku pun tak tahu apa nama box tu. Yang tahu tahulah. Lepas tu laki dia ni pun ajar cara untuk buka benda tu, untuk tik benda tu lah, atas ke bawah tak tahu lah. Lepas tu lepas laki, sorry, suara adik aku memekak kan. Inilah jadi YouTuber ni rumah kena sunyi. Lepas tu lepas laki dia nak ajar ni, dah ajar benda tu semua, laki dia pun tutup call. Sebab mungkin laki dia ni macam sibuk sangat dekat kerja sana kan. Lepas tu tiba-tiba Isha ni call. Lepas tu dia emergency lah, nak terang, dia pun angkat secara emergency lah kan. Lepas tu lepas dia ajar, laki dia ni ajar, si Aiman ni ajar,
Dia pun tutup call. Lepas dia tutup call, si Isha ni pun beranikan. Ya Allah, saya mekak lagi. Tunggu sekejap Kita skip dulu, kita skip dulu. Sorry guys, tadi ada problem, masalah dengan adik-beradik tadi. Okay, lepas tu si Isha ni pun dengan berat hatinya pergilah dekat box tu. Yelah, berat hati kan, takut dah lah blackout. Lepas tu tadi dia nampak rumah dia je hujan. Lepas tu dia dengan rasa takutnya tu pergilah dekat box tu. And masa dia pergi kat box tu, dia pun teringat lah cara. Dia cuba ingat untuk cara-cara buka tu, and berjaya terbuka. And masa nak buka tu kan, berkelip-kelip kan lampu dia, macam berkelip-kelip baru terbuka. Masa tengah kelip-kelip tu and terbuka, dia nampak dekat depan mata dia sendiri ada pocong. Korang boleh bayangkan tak masa tu dah lah blackout. Lepas tu dekat rumah dia je hujan. And lepas tu nampak pocong pula depan mata pula tu. Lepas tu dia pun tak, dia macam terkaku lah kat situ kan. Terkaku lama lah tu, dia terkaku dalam beberapa minit tu. Dalam beberapa minit dia terkaku. And dia pun tersedar macam masa dia terkaku tu macam jasad dia dah pergi. Jasad dia dah pergi pula, roh dia dah pergi, jasad dia tinggal. Macam tu lah. Dia terduduk diam kat situ. Beberapa minit kemudian barulah dia boleh bergerak kan. Dia lari lah masuk bilik. Masih dia lari kat dalam bilik tu, dia kunci pintu guys. Dia kunci pintu. Pop, kunci pintu. And lepas tu dia pun ambil Yasin. Dia peluk Yasin tu and baca surah ayat kursi. Dia baca surah ayat kursi, surah ayat kursi. Lepas tu surah apa lagi, surah macam-macam lah yang dia tahu. Lepas tu tiba-tiba blackout lagi. Puff, blackout. Lepas tu dia pun call lah laki dia ni. Lepas tu laki dia pun terpaksa langkat. Lepas tu laki dia kata, kenapa call lagi? Saya tengah kerja ni. Lepas tu dia kata, bang, saya nampak pocong lah, apalah kan. Lepas tu laki dia pun cuba tenangkan dia. Si Aiman ni memang dah tahu benda macam tu. Mungkin lah dia sibuk lah kat sana kan. Sebab tu lah dia cuba untuk menenangkan bini dia biar dia tak rasa risau lagi. Lepas tu, lepas dia cuba menenangkan hati isteri dia ni, dia kata mungkin bayangan awak ke apa kan. Lepas tu dia pun rasa aduh, ada benda lagi yang ketuk-ketuk guys. Walaupun petang-petang macam nak buat kerja kan, aku buat YouTube ni still ada. Apa lagi malam, sebab tu aku tak nak buat video malam-malam. Kalau aku buat video malam-malam pun mesti kena ada adik aku. Tapi kalau aku ajak adik aku, dia buat bising. Macam mana aku nak buat YouTube? Lepas tu dia ni pun, batu laki dia pun kata, cuba buka lagi benda tu. Mungkin masa awak buka tu dia macam tertutup balik ke apa kan, sebab hujan kan situ kan. Lepas tu batu laki dia pun tutup call. Lepas tu dia dengan rasa takutnya tu pun beranikan diri untuk keluar. Dia ni memang keras tau, sebab dia dah nampak benda tu. Lepas tu dia cuba untuk keluarkan. Memang terbaik lah perempuan ni memang terbaik lah Isha ni. Dia pun keluar. Masa dia keluar tu, dia terbau benda yang busuk gila. Bau hanya-hanya. Biasalah bau setan kan. Bau setan memang busuk. Bau tu memang busuk. Terlupa siap mula aku. Pro lah mula aku. Memang pro mula aku sebab aku berani cakap benda tu. Lepas tu dia keluar dengan bau busuknya. Tiba-tiba ada bunyi satu benda macam jatuh yang kuat sangat. Tong, bunyi macam tu. Dia pun rasa terkejut kan. Dah lah rasa takut. Lepas tu tengah fokus jalan depan, tiba-tiba tong, memang berdengup jantung lah. Lepas tu dia pun cepat-cepat buka tu, dan terbuka lampu. Lepas tu dia cepat-cepat pergi keluar untuk tengok apa yang jadi. Masa tu dia tengok hujan dah berhenti, tapi dia tengok alah pecawang astro tu lah kan, tumbang. Korang boleh bayang ke tak siapa punya kerja lah tu kan. Dah tentulah setan-setan ni kan. Lepas tu dia pun macam alah, kalau jatuh ni macam mana aku nak TV. Lepas tu dia bukan nak fikir sangat benda tu. Dia fikir sekejap kan, aduh benda jatuh, macam mana aku nak TV ni. Lepas tu dia kata, dia masa tu rasa takut dia dah hilang sebab dia terkejut kan. Lepas tu dia tengok depan, dia nampaklah pemandangan yang cerah-cerah. Lepas tu rasa tak takut sangat lah sebab masa tu ada orang kat depan tu.
Lepas tu dia pun cuba panggil orang tu, tolong dia lah, sebab rumah dia punya pencawang tu dah jatuh, cuba naikkan balik. Lepas tu orang tu pun kata dia tak dapat tolong sebab masa tu dia nak pergi kerja lah, pukul 8 kan. Dia orang jiran depan dia tu adalah kerja sebagai guard tau, guard. So lepas tu dia kata si Isha kata, oh okay, tak apalah. Lepas tu dia pun masuk balik. Lepas dia masuk kat rumah tu, dia nampak benda yang sama, pocong benda pocong lah kan. Dia nampak dekat kawasan ruang tamu dapur tu. Dia pun keluar balik. Masa dia keluar tu, dia tengok si pakcik jiran depan dia tu hilang. Tak ke mana pakcik tu pergi pun tak tahu. Pergi alas balik mata kot. Lepas tu dia pun masuk balik. Dia masuk balik, tak tahulah kenapa dia masuk balik dan nampak benda tu. Lepas tu dia masuk balik and dia tengok benda tu macam tengah memerhatikan dia, macam nak minta tolong, macam nak minta sesuatu kat dia ni. Lepas tu dia pun kata dalam hati, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia mengucap lah dalam hati kan. Lepas tu benda tu pun makin lama makin mendekat kat dia. Macam dia bukan lompat tau, dia macam terapung and jalan ke depan macam tu. And si Isha ni pun rasa takut lah. Lepas tu Isha ni pun pejamlah mata and baca surah ayat kursi. Masa dia buka mata dia tu, dia dah tak nampak lah benda tu kan. Dia macam aku rasa benda tu dah pergi kot. So dia rasa alhamdulillah benda tu dah tak ada. Lepas tu dia pun keluar. Dia keluar rumah, dia tunggu kat luar lah. Dia duduk kat luar untuk tenangkan hati dia, sebab laki dia ni akan balik besok. Nak tak nak dia kena tidur juga malam tu dekat situ. Takkanlah tidur kat luar pula kan. Lepas tu dia pun masuk dalam pergilah masuk bilik. Sebab kalau dia nak tengok TV, pencawang tu dah jatuh, dah tak boleh guna lagi. Dia pun masuk bilik, tengok YouTube. Dia bukan tengok YouTube lah, dia macam buka surah Yasin dalam YouTube lah. Lepas tu dia letak sebelah dia dan dia tidur. Dia buka surah-surah semua tu, dia tidur. Masa tengah tidur lena-lena tidur tu, tiba-tiba terjaga and badan dia tak boleh bergerak. Sebab apa guys? Dia kena hempap dengan setan jahanam ni. Masa dia tengah kena hempap tu, dia pun cuba untuk bergerak tapi tak boleh. Lepas tu dia pun bertenang and bacalah surah apa-apa dalam hati. Lepas tu setelah lama dihempak dengan datang bongok ni, si setan ni, Akhirnya terbuka lah juga. Dah tak kena hempap lah, boleh lah dia bergerak. Sentap macam tu kan. Lepas tu dia pun, ya Allah, dia tengok telefon yang dia letak kat sebelah tu hilang. Lepas tu dia sibuk cari, tak jumpa. Lepas tu dia buka lampu. Bila dia pandang dekat bawah katil dia, tak ada apa-apa. Macam mana telefon dia pergi. Lepas tu dia pun decide untuk pergi ke ruang tamu, pergi tengok. Masa dia buka dia punya lampu ruang tamu tu, alangkah terkejutnya, dia punya telefon tu dekat lantai ruang tamu tu, sedangkan dia letak dekat sebelah dia masa malam sebelum dia tidur tu. Dia pun takut and dia pegang telefon tu, dia sentap. Dia masuk dalam beg dekat dalam bilik dia ni. Ada satu beg tau, beg macam beg kemah tu. Ada masuk dalam beg kemah tu, ada zip. Lepas tu sebelum dia masuk ke dalam beg kemah tu, dia pun dia notification masuk. Lepas tu dia buka surah and dia tutup, dia letak dalam beg kemah tu and dia zip. Lepas tu dia yakin lah kalau benda ni, telefon dia hilang juga, maksudnya kerja setan. Lepas tu dia pun sambunglah tidur. Dia sambung tidur, tengah lena tidur, dia bangun. Dia terjaga sebab dengar bunyi macam ada orang main guli tau. Lepas tu dia pun rasa takut. Cuma dia masa tu tak ada rasa takut sangat, sebab dia dengar bunyi guli tu dekat luar, bukan luar tamu, dekat bahagian luar sana tu. Lepas tu dia pun rasa macam, Allah, apa benda lagi ni kan. Lepas tu dia dengar, masa tu baru dia perasan yang bunyi telefon dia tak ada. Lepas tu dia buka zip tu cepat-cepat, zip kemah tu cepat-cepat, dan dia tengok, sorry biasalah, ada anak-anak kecil dalam rumah ni, pasti akan bising. And dia buka zip tu, dia tengok telefon dia tak ada. Lepas dia tengok telefon dia tak ada tu, dia cuba untuk keluar dan tengok dekat ruang tamu. Terkejut aku. Lepas tu dia cuba untuk keluar dan tengok kat ruang tamu. Dan masa dia tengok dekat ruang tamu tu,
dia alangkah terkejutnya. Dia nampak telefon dia dekat lantai tu, tempat yang sama dia nampak. And depan telefon itu ada pocong yang dia nampak petang semalam, petang tadi tu lah. Lepas tu masa tu dia pengsan and dia terjaga. Masa tu laki dia pun dah balik. Masa tu dia dekat dekat katil. And laki dia kat sebelah dia, tengah tunggu dia untuk sedar lah. Lepas tu dia nampak laki dia peluk laki dia. And dia ceritakan semuanya. Lepas tu laki dia pun kata nanti saya panggil ustaz, and ustaz settlekan and tamat. Lepas tu aku pun tak tahulah apa yang jadi dekat dua orang ni. Lepas ustaz tu datang, apakah aman ke, sebab cerita tu memang habis kat situ je. And the end. So dekat dalam cerita ni ada pengajaran dia juga guys. Dia ada tulis pengajaran kat situ juga. Dia kata korang kenalah percaya dengan benda-benda ni, gaib ni, tapi janganlah terlalu yakin sangat dan terlalu taksub sangat kat dia ni. Sebab dia ni pun jangan rasa takut sangat kat dia sangat, sebab dia ni pun makhluk Allah, kita pun makhluk Allah. So dia suruh kita ni untuk kalau dengar bunyi tu, banyakkanlah berdoa kepada Allah, banyakkanlah pasang-pasang ayat-ayat suci Al-Quran dekat dalam rumah, supaya benda-benda tu tak akan datang. So tu je lah video untuk kali ni. Kalau korang suka dengan video ni, nampak kalau aku nak cakap je mesti adik aku ni mesti akan bising. Tak apalah. Lepas tu lepas tu lah, kita nak penutup. And kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa like, comment, and subscribe on notification. So kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa like, comment, and subscribe on notification. Ting. So aku ada buat penutup baru. Ting. Aku tambah lah. And see you next time. Bye.